beza berbanding dengan negara lain, di mana masyarakat Cina mereka berkumpul di kawasan bandar-bandar. Bila kita sebut PBT ni, pihak berkuasa tempatan, tentunya PBT ni dia membabitkan kawasan-kawasan bandar. Jadi kalau pilihan raya secara terbuka, dia akan berlaku satu kaum akan menguasai PBT ni. Adapun polisi kerajaan yang ada pada hari ini, kita nak melihat semua kaum yang ada dalam negara kita, mereka berada di bawah satu naungan, satu payung, dan mereka perlu untuk saling berganding bahu di antara satu sama lain. Tak boleh kita lihat satu tempat ini dikuasai oleh masyarakat Cina, satu tempat ini dikuasai oleh masyarakat Melayu, satu tempat ini dikuasai oleh masyarakat India. Dia tidak akan seimbang. Dan kalaulah berlaku sesuatu dalam negara kita, umpamanya perbalahan kaum, perlu kita kena ingat bahawa semua kaum akan rugi. Bukan satu kaum untung, tidak. Orang Melayu akan rugi, orang Cina akan rugi, orang India akan rugi. Dan ini seboleh-bolehnya kita nak elak daripada berlakunya di dalam negara kita ini. Sebab itu proses untuk membentuk kerajaan PBT ini, kita lihat dia lebih praktikal dan lebih rasional kalau ianya dipilih oleh kerajaan itu sendiri di bawah KPKT, kementerian yang terbabit dengan hal ini. Dan sebab itulah saya tegaskan di dalam parlimen bahawa PAS dan ada wakil daripada UMNO menegaskan bahawa kita menolak teknikal pemilihan. Bukan kita menolak demokrasi, tidak. Kita tidak menolak demokrasi. Sebab itu kita bersama-sama dalam pilihan raya umum, pilihan raya kecil, itu tidak timbul masalah. Tetapi bila dalam konteks kerajaan tempatan, oleh kerana posisi kaum ini dia berbeza. Di bandar dikuasai oleh masyarakat Cina, di kampung dikuasai oleh masyarakat Melayu, di estate seumpamanya dikuasai oleh masyarakat India. Jadi bila isu ini berlaku, maka kerajaan mesti melihat ianya secara yang realistik dan perlu kepada satu peraturan, satu persefahaman supaya PBT ini bila kita buat pemilihan, tentunya pemilihan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, dia akan meletakkan komposisi kaum ini secara adil. Berapa wakil daripada masyarakat Cina, berapa wakil daripada masyarakat Melayu, berapa wakil daripada masyarakat India. Jadi untuk soalan seterusnya, mungkin Ustaz boleh memberi nasihat sikitlah kepada pemimpin DAP yang selalu bermain api ini dalam parlimen. Apa nasihat Ustaz kepada mereka? Ya, kepada semua kaum yang ada dalam negara kita, perlu mereka ingat bahawa kalau kita bertemu di antara satu sama lain, sebagaimana yang saya tegaskan, tidak ada siapa yang untung. Jadi sebab itu dalam isu yang seumpama ini kita perlu rasional dan kita perlu kembali kepada kaedah. Kita kena ambil satu kaedah. Bila ada satu kaedah, ya, pemilihan ini satu kaedah. Tetapi kalau pemilihan yang seumpama ini dia tidak membawa kebaikan, maka kita kena cari satu kaedah yang lain. Dan saya kira semua kaum yang ada dalam negara kita ini, mereka perlu lebih terbuka, lebih rasional, dan mereka mesti akur bahawa hasrat yang dikemukakan oleh kerajaan ini untuk kebaikan bersama, untuk melihat negara kita ini menjadi sebuah negara maju yang tidak berlaku di dalamnya isu-isu perkauman dan tidak berlaku di dalamnya pergaduhan di antara kaum-kaum yang ada dalam negara kita. Jadi saya minta kepada semua pihak supaya akur dan supaya tidak ada parti yang dia bawa satu agenda. Seperti DAP dia bawa agenda untuk
PBT ni dibuat pilihan raya secara terbuka begitu. Kerana apa? Kerana dia fikir bahawa ini boleh menguntungkan parti dia. Sebenarnya ini adalah pandangan yang tidak rasional, dan kita perlu kita kena tinggalkan orang panggil sikap yang jumud, yang beku macam ini. Kita kena tinggal dan kita kena lebih realistik dalam konteks negara kita untuk kita menyatukan kaum-kaum yang ada dalam negara kita, dan kita kena ada power sharing dalam perkara ini. Kena ada kuasa yang kita kongsikan di antara kaum-kaum yang ada dalam negara kita. Kerana pertelengkahan ini dia tidak berhenti sekadar pertemuan kaum, dia akan pergi kepada pertemuan agama itu sendiri, yang tentunya dia akan membentuk satu situasi yang sangat merugikan negara dan merugikan semua pihak. Jadi saya minta kepada semua supaya bertolak ansur dalam perkara ini, dan kita carilah formula yang boleh menyelesaikan isu perkauman ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak pihak TV PAS ucapkan kepada YB Ustaz Muhammad Zabi Saleh kerana sudi